Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tema 6. Tema 6 iaitu pelestarian alam. Di bawah unit 16, pengurusan sisa pekerjaan. Kita pergi ke halaman surat 23. Kita tengok satu-satu. Tengok muka surat 23. Pengurusan sisa pekerjaan. Aktiviti 1, bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Air tu maksudnya di sungai, di laut. Seterusnya di darat. Di darat tempat yang kita tinggal ni, yang laluan kita, rumah kita ni. Khidmat pengurusan sampah. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar, Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat kerja membersihkan sungai. Dekat sini ada dua. Yang pertama, kita tengok satu-satu ya. Yang pertama, di sungai. Yang kedua, di darat. Kita tengok yang pertama. Di sungai ni, kutipan sampah di sungai. Kedua, menggunakan bot yang diubah suai. 3, sampah dikutip cepat. Muatan maksimum 50 kg. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Seterusnya di darat. Kutipan sampah dari rumah ke rumah. Menggunakan lori sampah. Sampah diangkut cepat. Muatan maksimum 15,000 kg. Tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Sumber daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Tengok seterusnya. Pengurusan sampah di sungai dan di darat. Ni ialah ada peta buih berganda. Maksudnya bila kita nak buat ni, kalau ada dua garisan kat sini, ini ialah persamaan. Manakala jika dia ada satu sahaja, itu ialah perbezaan. Kita tengok ya. Sungai dan laut. Pertama, persamaan dia dua-dua lebih cepat. Kemudian untuk menjaga kebersihan. Perbezaannya pula guna ni lori Guna lori sampah di sungai. Minta maaf. Ni dah terapu dah ni. Tengok nanti kita tengok satu-satu. Boleh ubah suai. Kutipan sampah di sungai. Kutip sampah di rumah digunakan. Ni salah ya. Ni di darat. Cikgu kita bincangkan. Cikgu tinggalkan kosong bahagian ni. Kita bincang. Kita berdasarkan petikan teks. Pertama. Kita boleh guna. Lebih cepat dua-dua. Betul ke lebih cepat? Tengok situ. Lebih cepat ataupun tidak. Tengok dekat sini. Maafkan cikgu ada sikit kesulitan. Muka surat 23. Lebih cepat. Menggunakan bot yang diubah suai. Kita boleh sini. Pertama, perbezaan dia menggunakan bot yang diubah suai. Pertama, menggunakan bot yang diubah suai. Pertama, menggunakan bot yang diubah suai. Seterusnya, dia boleh guna lori sampah
di darat. Okey. Guna lori sampah di darat. Okey. Guna lori sampah di darat. Okey, ni tulisan cikgu buruk sikit. Sebab guna mouse, okey. Sampah dan sungai darat cikgu pun tak terperasan ni. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula perbezaan dia. Okey, tengok perbezaan dia. Ini betul lebih cepat betul, jaga kebersihan betul, guna lori sampah di sungai, guna lori sampah di darat. Okey. Kutip sampah di sungai, okey betul. Kutip sampah di rumah. Okey, kemudian ni awak boleh menggunakan lori sampah. Okey. Guna lori sampah saja. Okey. Sama. Okey, persamaan dia lebih cepat, jaga kebersihan. Perbezaan dia, sini guna lori sampah. Guna lori sampah di sungai, sini guna lori sampah di darat. Okey. Bot boleh diubah sesuai. Ni menggunakan lori sampah. Okey, kutip sampah di sungai. Ini kutip sampah di rumah. Okey, kemudian kita tengok. Okey, aktiviti 2 pada muka surat 24. Nomborkan susunan cerita menjadi karangan lengkap. Kemudian persembahkannya. Okey. Nombor 1. Kita tengok sini. Okey. Ini jawapan cikgu. Okey, baca nombor 1 dulu. Yang bawah ni. Ayah dan ibu bapanya menjemput abangnya dari tapak perkhemahan unit beruniform. Alia melambai-lambai tangan sambil memanggil nama abangnya. Okey, nombor 2 yang ini. Azim, apakah barang yang kamu bawa itu? Banyaknya bungkusan, tanya ayahnya. Bungkusan inikah yang ayah maksudkan? Tanya Azim. Ya Azim, kata ayahnya. Isi bungkusan ini ialah sampah. Saya menyimpannya di dalam beg kertas ini dahulu. Apabila tiba di rumah, saya akan membuangkannya ke dalam tong sampah. Okey, seterusnya. Nombor 3, yang ini di bawah. Saya tidak sanggup meninggalkan sampah sarap ini di tapak perkhemahan. Semasa aktiviti perkhemahan, saya dan rakan-rakan diberikan pendedahan tentang kesan-kesan pencemaran alam. Oleh itu, saya tidak mahu alam sekitar kita tercemar. Kita harus bersama-sama menjaga alam sekitar. Terang Azim kepada keluarganya. Nombor 4 yang terakhir. Tengok. Wah, bagusnya anak ayah. Ayah bangga akan sikap prihatin dan tanggungjawab kamu itu. Mari ayah tolong masukkan barang-barang kamu ini ke dalam kereta, kata ayahnya. Terima kasih ayah, balas Azim. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat. Okey, muka surat 25 iaitu cerita. Okey, cerita ni, lengkapkan cerita dan persembahkannya, maksudnya awak kena lakukan. Okey, awak boleh buat aktiviti ni di rumah bersama keluarga awak. Okey. Sang kelah berenang bersama-sama dengan anaknya. Anak-anak sang kelah seronok berkejar-kejaran sambil mencari makanan. Sang kelah gembira melihat kelakuan anak-anaknya. Kan? Seterusnya, amboi, seronoknya sang kelah, tegur sang kekura. Oh, sang kekura, terkejut saya. Kami sangat gembira. Sekarang, air sungai ini sudah bersih. Saya sekeluarga mudah mencari makanan, kata sang kelah. Saya masih ingat lagi kejadian yang lepas. Kita bersama-sama membersihkan sungai ini selepas banjir. Kita menghulurkan sampah sarap ke
kepada sang monyet di tebing sungai, kata sang kura-kura. Okey, kemudian, bawah ni kita kena lengkapkan cerita. Dia bagi kat sini, kerjasama mengekalkan kebersihan sungai, alam sekitar akan terjaga, kemudian hidupan akuatik semakin terpelihara, serta pulang ke habitat masing-masing. Kita kena bina cerita, melengkapkan cerita berdasarkan ayat yang diberi. Kita tengok, contoh dia. Mereka bersepakat untuk bekerjasama bagi mengekalkan kebersihan sungai. Pertama, sungai tersebut. Oleh itu, alam sekitar pasti akan lebih terjaga. 2. Hidupan akuatik di sungai tersebut semakin dipelihara. Nombor 3, selepas itu mereka pun pulang ke habitat masing-masing. Ini ialah contoh jawapan daripada cikgu. Awak boleh ubah sesuai mengikut kreativiti dengan kefahaman kamu. Seterusnya, aktiviti 3 pada muka surat 26. Surat 26. Edit dan murnikan. Edit dan murnikan kat sini kita kena betulkan. Betulkan ada sedikit ayat yang salah. Kat sini. Edit dan murnikan. Edit dan murnikan. Diminta kita murnikan. Pelupusan ubat-ubatan. Alia dan ibunya ke hospital. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Bila kita baca kat sini kita nampak kesalahan. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Apa yang sesuai? Ibunya menjalani. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Diterbalik ayat dia. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Betul. Tengok pula yang bawah. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Tengok. Poster tersebut. Poster tersebut, nombor 2 kat sini, adalah 3 tentang pencemaran sisa 5, 6, 7, 8. Tengok poster tersebut adalah tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Buat betul. Seterusnya, pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Betul. Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Betul ke ni? Salah kat sini. Pertama, sisa ubat-ubatan. Ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Sisa ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Ayat seterusnya. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Betul. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Salah. Kat sini. Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Pertama, hidupan di dalam sungai akan terjejas. Kemudian yang seterusnya, pencemaran diatasi ini boleh. Pertama, pencemaran ini boleh diatasi. Pencemaran ini boleh diatasi.
Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Betul. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Betul. Okey. Sumber diubah suai daripada bahagian perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ini kita dah murnikan dia, dah edit. Okey, nanti awak tinggal salin. Okey, kat sini. Okey. Alia dan ibunya ke hospital. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Okey, ni awak kena salin penuh pada buku aktiviti awak pada bahagian bawah. Yang tadi kita conteng tadi tu, awak boleh tulis dekat awak punya buku sebelum buat ayat. Okey. Poster tersebut adalah tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Sisa ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Pencemaran ini boleh diatasi. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Okey, Cikgu harap awak faham untuk surat 26 ni. Okey, untuk muka surat 27. Okey, surat 27. Okey, dekat sini dia ada bagi contoh. Okey. Okey, dia bagi contoh kat sini. Okey, ini ialah deklamasi sajak. Okey, deklamasi sajak. Okey, kita dengar dulu. Sajak bertajuk Pesananku Usah Dilupa. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok alam ke Okey, boleh dengar kan? Okey, ini ialah sajak kembali menghijau. Ingatlah pesananku ini, kuranglah penggunaan elektrik, pasti akan kau berasa tiada lagi pemanasan global. Ingatlah pesananku ini, kuranglah pembakaran terbuka, pasti akan kau lihat tiada lagi debu. Udara pasti segar. Okey, awak dah dengar dah tadi. Ini tentang sajak pesananku usah dilupa. Okey, kita tengok sini lagi. Sajak bertajuk Pesananku Usah Dilupa. Ingatlah pesanan. Okey. Tak apa. Okey. Awak dah dengar? Boleh dengar kan? Okey. Jadi dah dia, okey, murid tu telah melafazkan, okey, dah mendeklamasikan sajak pesananku usah dilupa. Okey, ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok
alam kembali menghijau. Okey, maksud dia penyanjak berpesan agar penggunaan kertas dikurangkan. Kesannya alam akan kembali menghijau kerana penebangan pokok semakin berkurangan. Okey, seterusnya rangkap yang kedua. Ingatlah pesananku ini. Kurangkanlah penggunaan elektrik. Pasti akan kau rasa tiada lagi pemanasan global. Okey, maksud rangkap yang pertama. Yang kedua ialah penyanjak berpesan agar penggunaan elektrik dikurangkan. Kesannya pemanasan global akan dapat dielakkan. Okey, seterusnya yang terakhir, ingatlah pesananku ini. Kurangkanlah pembakaran terbuka. Pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu. Udara pasti segar. Okey, maksud ketiga, penyanjak berpesan supaya dikurangkan pembakaran terbuka. Kita pasti dapat melihat tiada lagi jerebu dan udara akan bersih. Okey, kalau awak nak dengar awak boleh scan QR code pada sini. Okey, QR code pada sini. Okey, awak boleh dengar audio yang tadi. Okey. Saja bertajuk pesananku usah dilupa. Okey, awak boleh belajar. Ingatlah. Seterusnya, yang terakhir ialah tata bahasa. Kita nak buat bina ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat. Maksud kat sini, tanpa kata tanya tu kita tak guna kenapa, apa, bila, mana, siapa. Kataan ni, kata tanya ni kita tak guna. Kita buat ayat tanya tapi kita tak guna kata tanya tu. Okey, kita tengok. Okey, Alia sedang membentangkan hasil kerja kumpulannya di hadapan kelas. Kumpulan yang mengemukakan banyak soalan akan dikira sebagai pemenang. Cuba bina soalan kamu. Okey, tajuknya gam daripada polistrina. Pertama, ini ialah dia punya teks dia. Kita nak bina soalan daripada ni, okey? Boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Diadun dengan tan dan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Seterusnya, Malaysia negara pertama memproses polistirena menjadi gam. Polistirena mengambil masa sangat lama untuk hancur. Okey, kita nak bina, okey, ayat tanya ni. Okey, pertama. Kayu dan plastik boleh dilekatkan menggunakan gam polistirena? Dia tak ada pun penggunaan kata tanya tu. Kedua. Okey, gam daripada polistirena digunakan dalam pembuatan perabot? Betul. 3. Benarkah penggunaan gam daripada polistirena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar? Okey, nombor 4. Malaysia kah negara pertama yang memproses polistirena menjadi gam? Okey, yang terakhir, benarkah polistirena mengambil masa untuk hancur? Okey, ini kita ambil daripada teks ni tadi je. Okey, kita ambil daripada teks ni je. Okey. Okey, yang pertama ni. Kayu, kita ambil. Kayu dan plastik boleh digunakan untuk melekatkan polistirena. Kita ambil ni. Kayu. Okey. Kayu dan plastik boleh digunakan untuk melekatkan gam polistirena. Tambah gam polistirena. Okey, seterusnya kedua. Mana lagi? Gam daripada polistirena. Boleh membuatkan perabot? Boleh digunakan dalam pembuatan perabot? Okey, seterusnya. Benarkah penggunaan gam polistirena dapat mengurangkan
masalah pencemaran alam sekitar? Kita tambah sini. Benarkah penggunaan gam polistrina dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar? Seterusnya, Malaysia negara pertamakah memproses polistrina menjadi gam? Okey. Gam polistrina mengambil masa sangat lama untuk hancur? Gam polistrina diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian? Kita boleh guna je balik daripada sini. Kita ambil, kita buat lain je. Okey. Kalau ada soalan ke apa, nanti boleh tanya dekat cikgu. Okey. Ataupun awak boleh rujuk balik yang ini. Ini pun boleh juga. Awak boleh bina soalan sendiri. Okey. Nak ikut pun boleh, tak nak pun tak apa. Okey. Sekian saja daripada cikgu. Cikgu minta maaf sekiranya ada kurangan daripada pihak cikgu ataupun kesalahan, minta halalkan. Okey. Mana yang salah ke apa, boleh komen dekat ruangan chat dekat bawah tu. Okey, sekian, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum.